Recession atau kemelesetan ekonomi. Recession atau dalam bahasa Melayu, kemelesetan adalah sebuah kitaran perniagaan di mana berlakunya kekurangan kegiatan ekonomi. Antara puncanya adalah krisis kewangan, kekurangan bekalan, gelembung ekonomi dan sebagainya. Ada negara mentafsirkan kemelesetan sebagai kekurangan kegiatan ekonomi untuk lebih dari beberapa bulan atau tahun. Pakar ekonomi mendefinisikan kemelesetan apabila ekonomi negara mengalami keluaran dalam negara kasar negatif, peningkatan tahap pengangguran, penurunan jualan runcit dan pengurangan ukuran pendapatan dan pembuatan untuk tempoh masa yang panjang. Ia dianggap sebagai bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam kitaran perniagaan. Pada tahun 1974, ahli ekonomi Julius Jiskin menghasilkan beberapa peraturan asas untuk mentakrifkan kemelesetan. Yang paling popular ialah dua suku berturut-turut penurunan KDNK. Recession boleh berlaku pada skala negara dan juga dunia. Apabila berlaku pada skala dunia, ia disebabkan oleh kejadian yang memberi kesan secara global. Malaysia pernah mengalami kemelesetan teruk semasa krisis kewangan Asia 1997. Seterusnya, Malaysia mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 2008 sehingga 2009 yang dinamakan The Great Recession. Kesan penurunan pada Malaysia tidak seteruk dialami oleh Amerika kerana situasi yang dialami adalah berbeza. Apakah yang menyebabkan kemelesetan ekonomi? Terdapat lebih daripada satu faktor kemelesetan bermula. Kejutan ekonomi yang mendadak. Kejutan ekonomi ialah masalah mengejut yang menyebabkan kerosakan kewangan yang serius. Sebagai contoh, wabak coronavirus yang menutup ekonomi di seluruh dunia. Hutang yang berlebihan. Apabila individu atau perniagaan mengambil terlalu banyak hutang, kos untuk membayar hutang boleh meningkat ke tahap di mana mereka tidak dapat membayar bil mereka. Kemungkinan hutang semakin meningkat dan kebangkrapan berlaku kemudiannya merugikan ekonomi. Gelombang ekonomi. Apabila keputusan pelaburan didorong oleh emosi, pelabur boleh menjadi terlalu optimistik semasa ekonomi kukuh. Bekas pengerusi Fed, Alan Greenspan, terkenal dengan sebutan kecenderungan ini sebagai keceriaan yang tidak rasional, yang meningkatkan gelembung pasaran saham atau hartanah, dan apabila gelembung itu timbul, jualan panik boleh meruntuhkan pasaran, menyebabkan kemelesetan. Terlalu banyak inflasi. Inflasi ialah arah aliran harga yang stabil dan menaik dari semasa ke semasa. Inflasi bukanlah perkara yang buruk, tetapi inflasi yang berlebihan adalah fenomena yang berbahaya. Terlalu banyak deflasi. Deflasi ialah apabila harga menurun dari semasa ke semasa, yang menyebabkan upah berkurang yang seterusnya menekan harga. Apabila deflasi tidak dapat dikawal, orang ramai berhenti berbelanja yang akhirnya akan menjejaskan ekonomi. Bank Pusat dan ahli ekonomi mempunyai beberapa alat untuk menyelesaikan masalah asas yang menyebabkan deflasi. Perubahan teknologi. Ciptaan baharu meningkatkan produktiviti dan membantu ekonomi dalam jangka masa panjang. Mungkin terdapat tempoh pelarasan jangka pendek kepada penemuan teknologi. Pada abad ke-19, terdapat gelombang penambahbaikan teknologi yang menjimatkan tenaga kerja. Revolusi perindustrian menjadikan seluruh profesion usang, mencetuskan kemelesetan dan masa sukar. Hari ini, sesetengah ahli ekonomi bimbang bahawa AI dan robot boleh menyebabkan kemelesetan dengan menghapuskan keseluruhan kategori pekerjaan. Apakah perbezaan antara kemelesetan dan kemurungan? Kemelesetan dan kemurungan mempunyai punca yang sama, tetapi kesan keseluruhan kemurungan adalah jauh lebih teruk. Terdapat kehilangan pekerjaan yang lebih besar, pengangguran yang lebih tinggi dan penurunan yang lebih curam dalam KDNK. Paling penting, kemurungan berlangsung lebih lama, bertahun bukan bulan, dan memerlukan lebih banyak masa untuk ekonomi pulih. Ahli ekonomi tidak mempunyai definisi yang ditetapkan atau ukuran tetap untuk menunjukkan perkara yang dikira sebagai kemurungan. Cukuplah untuk mengatakan semua kesan kemurungan adalah lebih mendalam dan bertahan lebih lama.
Bolehkah kemelesetan ekonomi diramal? Memandangkan ramalan ekonomi tidak pasti, meramalkan kemelesetan masa depan adalah jauh dari mudah. Sebagai contoh, COVID-19 bermula pada awal 2020 dan dalam beberapa bulan, ekonomi Malaysia telah ditutup dan beribu-ribu pekerja telah kehilangan pekerjaan. Ini boleh dikatakan terdapat petunjuk masalah kemelesetan ekonomi. Tanda-tanda amaran termasuk kemerosotan dalam keyakinan pengguna, kemerosotan pasaran saham secara mendadak, peningkatan pengangguran dan orang ramai tidak mampu membayar hutang dan bil rumah.